Berbalik kepada bagaimana prestasi PRU ke-14. Ketika itu saya rasakan masih solid lagi. Bagaimana UMNO itu setelah bertahun-tahun menjadi kerajaan PRU ke-13, kemudian kuasa media sosial pada PRU ke-14 lalu. Bagaimana menjunamkan UMNO itu sehingga kalah bukan saja, orang kata kalah teruk lah. Pertama kali kalah teruk. Itu disebabkan media sosial. Bagaimana peranan media sosial. Dan sehingga ke hari ini juga UMNO Barisan Nasional masih lagi tidak aktif di media sosial. Kalau ada pun wajah-wajah yang sama. Boleh saya sebutkan beberapa nama sahaja yang sering kita letakkan ataupun lihat, antaranya Datuk sendiri. Kemudian kita ada seorang lagi Ahli Majlis Kerja Tertinggi YB Dr. Puat Zakashi, kemudian Tuan Hisham Jalil. Antara nama-nama ini sahaja berlega-lega. Tetapi parti-parti lain menggunakan rakyat, sentimen rakyat, mendengarkan isu rakyat. Apa yang terjadi kepada UMNO? Kita tak nafikan, kita kalah pada tahun 2018. Puncanya media sosial. Dan semenjak kita tewas itu, banyak perubahan dilakukan oleh UMNO. Kita lihat, kita mula menguasai media sosial. Selepas itu, kalau kita lihat, banyak usaha ini diterajui oleh Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib lah dekat Malaysia ni, dari segi sokongan dan dukungan, dari segi jumlah likers dan dari segi jumlah follower, beliau lah yang paling besar. Cuma kita kena faham bahawa fokus kita selepas pilihan raya umum 2018 tu lebih kepada Facebook, lebih kepada WhatsApp, Instagram, Twitter pun kurang. Twitter ni kawan-kawan kita Pakatan Harapan lebih ke hadapan. Tetapi pada tahun 2022, dia satu fenomena baru. Fenomena di mana TikTok ini memainkan peranan. Sebab apa TikTok ini berkesan? Kerana TikTok ini bersesuaian dengan selera anak muda. Anak muda ni, kalau kita lihat, mereka tak nak dengar explanation panjang-panjang. Selama hari ini, UMNO, kita menggunakan pendekatan, kita berubah selepas kekalahan 2018, kita mula mendekati dengan live Facebook dan sebagainya. So, pendekatan kita kurang diminati oleh orang muda. Orang muda tak ada, bukan semua, tetapi sebahagian besar orang muda ni, mereka tidak ada kesabaran untuk mendengar penjelasan berjam-jam ataupun setengah jam. Mereka punya tahap pendengaran ni mungkin seminit, ada yang 30 saat, paling tinggi pun 3 minit. So, itu sebabnya TikTok mendapat tempat di kalangan orang muda dan kebetulan ketika 2022, kali pertama kita membenarkan generasi berusia 18 tahun hingga 21 tahun ini mengundi. Jadi memang dia punya saluran yang mereka gemari ini ialah TikTok berbanding dengan saluran-saluran yang biasa kita atasi. Tetapi selepas kita kalah 2022, kita cuba nak improve kita punya kelemahan ini. Lebih-lebih lagi bila kita lakukan pemilihan di peringkat UMNO selepas pilihan raya, kita ada orang yang baru, Datuk Seri Azalina Osman Said, mengendalikan memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan yang baru, dan di bawah Datuk Azalina ada saya sebagai pengarah komunikasi UMNO dan ada Datuk Seri Ahmad Syabri Cik sebagai pengarah komunikasi ataupun pengarah strategi komunikasi Barisan Nasional. Kita dah mula mengagikan tugas-tugas. Dari segi usaha menjawab isu, saya punya tanggungjawab. Dari segi usaha untuk memastikan ada virality pada isi kandung ataupun bahan-bahan yang kita sediakan, itu di bawah tanggungjawab saya. Dari segi penjelasan, pelatihan untuk penceramah-penceramah turun ke akar umbi, itu di bawah bidang kuasa saya. Tapi untuk menjaga UMNO online contohnya, untuk menjaga BNCOMS, itu di bawah bidang kuasa Datuk Seri Syabri Cik. So di peringkat awal ni memang kita masih lagi, bak kata orang tu, ada sedikit merangkak. Cuma kita tak boleh merangkak terlalu lama kerana kita berada dalam keadaan yang suntuk. Kerana lagi 1 bulan setengah kita akan berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Jadi hari ni memang fokus saya hari ni untuk tackle TikTokers. Untuk pastikan bahawa kita punya appearance di dalam TikTok ini mula dirasai. Memang tidak dinafikan bahawa Perikatan Nasional jauh ke hadapan in terms of TikTok. Sebab mereka ada kemampuan. Kalau kita sama-sama merompak jana wibawa macam mereka, mungkin kita juga ada kemampuan untuk membayar TikTokers untuk 4 posting bagi mereka yang mempunyai 1 juta followers. 4 posting, mereka ada yang dibayar sampai RM100,000. Kita tidak ada kemampuan ni. Untuk makluman, pilihan raya lepas, untuk keseluruhan bahan-bahan yang dihasilkan oleh BNCOMS contohnya, mereka diberi peruntukan RM140,000 saja. So macam mana nak handle the whole election campaign dengan modal sekecil itu? PN bayar dia punya TikTokers pun RM100,000 untuk 4 posting. Dan mereka belanjakan saya rasa ratusan juta untuk media sosial. Ini antara kelemahan kita. Kita kena terima hakikat. Jadi kita cuba mengatasi benda ni. Untuk kita follow PN tak boleh, tak mampu. Kita tidak ada dana sebegitu besar. Jadi apa yang kita buat, macam baru-baru ni 17 bulan yang lepas, kita buat program mencari pengaruh ataupun influencer TikTok. Kita dah mula mencari. Dengan harapan bila kita dah dapat peserta-peserta ni, kita groom mereka untuk menjadi TikTokers. Untuk 6 pilihan raya ni mungkin kita tak boleh nampak hasilnya lah. Tetapi insyaAllah untuk 4 tahun setengah akan datang, sebelum pilihan raya umum ke-16, saya nampak kita boleh menghasilkan banyak TikTokers yang boleh bersaing dengan TikTokers Perikatan Nasional.